صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Air matamu mengalir laju, perlu membasah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian ratahan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih, kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih, kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu, melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu, melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu, menitip hadiah sorak. Allah memi'rajmu, merawat duka, meneguhkan jiwa.
basah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian ratahan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau persembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu, melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu, melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu, menitip hadiah sorak. Allah memi'rajmu, merawat duka, meneguhkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, hari ini sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, puan-puan dah bersama dengan Umi hampir lebih kurang selama 22 hari ya, sebab insyaAllah hari ni 22 Ramadan. Jadi kalau kita tengok sahabat-sahabat kat Facebook kita, Masya Allah ada Puan Aja, ada Puan Saleha, Puan Azura Rahman. Dan kalau boleh insyaAllah kita sama-sama share live malam ni, live pada pagi ni. Moga-moga ada manfaat untuk kita, diri kita sendiri dan orang sekeliling yang
menonton dan melihat mihrab Ramadan pada hari ini insya-Allah. Jadi hari ini InsyaAllah kita akan kongsikan, kita akan share satu tajuk iaitu Mihrab Lailatul Qadr. Dan insyaAllah kita akan start kita punya live pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rasanya semua pun sahabat-sahabat kat Facebook pun tak sabar ni nak dengar apa yang Umi nak share. Jadi insyaAllah tanpa kita lengahkan masa, Nada serahkan kepada Umi untuk mulakan tajuk kita pada hari ini insyaAllah Mihrab Lailatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih pada anak sulung ustazah iaitu Nur Nadratun Naimah binti Azhar yang pada pagi ini Kak Long sudi Kak Long sudi temankan Umi. Biasa mungkin Kak Long dengar secara bersendirian di bilik masing-masing, tapi hari ni Kak Long wajib dengar sebab Kak Long duduk sebelah Umi kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak, anak-anak yang dikasihi sekalian Alhamdulillah, kita syukurilah nikmat dapat memulakan pagi-pagi kita dengan mengingati Allah dalam majlis ilmu Raudhah min Riyadil Jannah. Ustazah percaya sahabat-sahabat sekalian, ini husnuzan kita dengan Allah, harapan kita dengan Allah bahawa Allah tidak akan mensia-siakan apa saja yang kita lakukan dalam keadaan kita berusaha sebenarnya untuk memperbaiki diri kita. Allah yang maha baik, seluas mana kebaikan yang Allah nak beri kepada kita sahabat-sahabat, kita pun tak terjangkau. Kita pun tak tahu seluas mana kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi kita belajarlah, kita bersungguh dan berusahalah untuk buat. Tak kiralah atas nama apa pun kebaikan tu, asalkan benda baik tuan-puan sekalian, maka kita bersegeralah. Fastabiqul khairat. Dan Alhamdulillah pada setiap pagi, 6.45 pagi, setelah ibadah-ibadah kita yang lain yang Allah mudahkan kepada kita, Alhamdulillah, kita dapat berada pada Raudhah min Riyadil Jannah. Pada kumpulan-kumpulan halaqah-halaqah ilmu di atas muka bumi ini. Jadi hari ini, pagi ni, Kak Long, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustazah memilih satu doa lagi untuk kita sama-sama berdoa dengan doa tersebut insya-Allah. Dan nanti Ustazah akan cuba juga huraikan sikitlah tentang doa tu bagi sesiapa yang mungkin tak faham apa doa yang Ustazah bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين المحتسبين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم
نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش وبعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان ويا غفران. Maksud dia kat long. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya kami mohon imanan la yartad, keimanan yang tidak keluar daripada keimanan yang tidak putus. Wa na'iman la yanfad, dan kami mohon kenikmatan yang tidak terputus. Dan kami mohon murafaqah Nabi Muhammad fi a'la darajat. Kami mohon kebersamaan menemani Nabi SAW fi a'la darajat, pada darjat yang paling tinggi sekali. Wa fi a'la darajatil jannah, pada darjat syurga yang paling tinggi sekali. Ya jannah syurga yang engkau janjikan kepada hamba-hambamu yang saleh, kepada tentera-tenteramu dari kalangan orang mukmin, kepada hamba-hambamu yang berjihad, yang benar, yang sabar. Ya Allah ya Tuhan kami, ahyina ma'alimtal hayata khairan lana, hidupkanlah kami selama mana hidup itu adalah baik untuk kami. Wa tawaffana idza alimtal wafata khairan lana, dan matikanlah kami apabila kematian itu adalah sesuatu yang baik untuk kami. Kami mohon ya Allah takut padamu pada dalam keadaan ghaib ataupun dalam keadaan yang terang. Kami mohon kalimah yang ikhlas sama ada ketika mana kami redha ataupun ketika kami marah. Kami mohon ya Allah kesederhanaan ketika mana kami miskin ataupun kami kaya. Kami mohon nikmat yang tidak putus. Kami mohon qurrata ainin. Kami mohon penyejuk mata yang tidak terputus. Kami mohon redha dengan ketentuan-Mu, dan kami mohon kehidupan yang dingin sejuk ya Allah, yang nyaman selepas kematian. Kami mohon dapat melihat wajah-Mu yang mulia. Kami mohon rindu untuk bertemu dengan-Mu. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Dayyan, Ya Musta'an, Ya Hannan, Ya Ghufran. Itu sebahagian daripada doa dalam kitab doa Us-Sahar ataupun doa Qiyamul Lail ya. Sebenarnya Kak Long, daripada kemarin lagi Umi perasan dalam grup kita akan ramai yang bertanya, Ustazah mana nak dapat buku doa tu ya. Jadi buku doa ni sahabat-sahabat memang dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita pergi Mekah Madinah, InsyaAllah ya, tak susah pun. Dekat mana-mana kedai buku kita akan dapatlah buku doa Qiyamul Lail, ataupun satu tajuk lain adalah doa Us-Sahar. Kandungannya sama ya. Ia adalah himpunan doa-doa dan munajat ya para ulama, sahabat-sahabat sekalian ya, termasuk juga doa-doa daripada Nabi SAW dan para sahabat auliaillahis salihin ya, yang compilekan ya, yang dihimpunkan ya, dibukukan dalam buku yang telah Ustazah tunjukkan tadi. Kalau buku tu dalam bahasa Malaysia, mungkin Ustazah boleh terus saja kongsikan ya dengan sahabat-sahabat sekalian, tapi buku tu dalam bahasa Arab. Jadi dia perlu kepada penterjemahan terlebih dahulu. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini, hari ini, Kak Long tadi cakap malam, Umi pun cakap malam ya. Dah pagi kan. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita bercakap tentang mihrab Lailatul Qadar. Dan sebagai permulaannya, Umi nak jemput ya Nur Nadratul Naimah untuk bacakan Suratul Qadar, dan mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita hayati bersama ya Suratul Qadar yang terlalu besar maknanya ya kepada kehidupan kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadr? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Baik, terima kasih Kak Long, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ya, kita semua hari ini berada dalam satu keadaan bahawa kita memburu Lailatul Qadar. Ya, taharrau, Nabi suruh cari, Nabi suruh buru. Satu perkara yang kita kena faham, bila namanya mencari, namanya memburu, kita akan kelihatan sangat sibuk. Betul Kak Long ya? Macam mana kalau Kak Long cari benda yang hilang? Macam mana sibuknya kita? Dan bila sebut tentang mencari dan memburu, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melihat bahawa kita berada pada tahap kepekaan yang tinggi. Demikian orang mencari. Orang mencari ni tuan puan sekalian, tempat yang dia tak pernah selongkar pun, dia akan selongkar. Ya, tempat yang dia tak pernah cari pun dia akan cari. Orang lain pun dia akan gerakkan, tolong Umi cari. Kalian tahu macam mana Umi ya? Umi marah-marah kalau mencari kan ya. Tolong Umi cari. Kat mana ni? Kami Umi punya kerongsang ni. Kat mana handphone Umi ni? Ya, kita akan cari segala jalan, segala jalan. Dalam keadaan hati kita berdoa kepada Allah, itu namanya nak cari barang, sahabat-sahabat. Orang berburu tuan puan sekalian, kepekaan dia sangat tinggi. Pandangan dia peka, pendengaran dia peka, ya, penglihatan dia, hati dia, fikiran dia, semua peka. Tengah-tengah dia mencari dan memburu, dia cuba fikir, bilalah saya letak, ya, kat manalah saya ingat saya letak benda tu. Ya, bila dia tengah berburu tuan puan sekalian, katalah memburu rusa dalam hutan, maka dia akan berfikir macam mana tekniknya, macam mana cara yang mentor dia ajar, cara untuk berburu. Subhanallah, kepekaan kita berada pada tahap yang sangat tinggi. Orang yang berburu kat tengah-tengah hutan Kak Long, kalau dia cari rusa, cari kijang, ya tuan puan sekalian, Masya Allah, bahkan hati dia boleh rasa-rasa macam ada rusa lah lalu kat sini. Ya, sekilas binatang tu yang dia buru tu tuan puan sekalian melintas secepat ya, maknanya sepantas kilat pun, tapi penglihatan dia rasa macam macam ada je benda melintas tadi, macam ada je benda lalu. Maknanya apa? Apabila seseorang itu dalam keadaan mencari dan memburu, dia berada pada tahap kepekaan yang sangat tinggi. Dan ia berbeza dengan orang yang tak ada hasrat pun nak cari, tak ada hasrat pun nak buru. So dia boleh lenggang-lenggang kangkung, ya, dia boleh bermalas-malasan, dia boleh menangguh-nangguhkan sebab dia tidak ada mencari apa-apa. Subhanallah, dalam hadis tentang Lailatul Qadar yang Nabi SAW sebutkan adalah burulah Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Hari ini kita berada pada pagi 22 Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Dah sudah ke belum Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar tu dah sudah ke belum? Wallahu a'lam. Tapi sahabat-sahabat sekalian, takkanlah atas nama 10 hari akhir Ramadan pun kita nak berkira-kira lagi. Ya, nak berkira-kira. Tak apalah, ni malam ganjil, ni malam genap, ni malam itu, malam ini. Sebab benda kita tak tahu tuan puan, benda kita tak tahu, majhul hal, benda yang majhul, yang kita tak ketahui. Lalu pasti orang yang berjaya adalah insya-Allah tuan puan sekalian, orang yang dia ratah semua. Ya, dia ambil semua, dia grab semua. Alah, bukannya Allah sebut 100 hari. 100 hari, maknanya dalam 100 hari ada malam Al-Qadar. Itu mungkinlah kita kata memang potensi terluput tu tinggi. Tapi ini hanya 10 hari, hanya 10 hari. Ya, ini pada sebilangan besar lah pendapat para ulama. Ustaz tak nafikan bahawa di sana ada juga yang menyebut bahawa malam Al-Qadar tu mungkin 17 Ramadan. Wallahu a'lam. Ya, sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita nak cuba usahakan insya-Allah malam-malam 10 akhir Ramadan ni kita nak cuba buat yang terbaik yang kita mampu lakukan dengan izin Allah. Di sana sahabat-sahabat sekalian, bila kita sebut tentang kepekaan, maka kepekaan tu tuan puan sekalian, maknanya kita mencari jalan, mencari ilmu, mencari ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Dalam keadaan kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, bagilah aku ya Allah Lailatul Qadar. Pada satu tingkat kepekaan yang sangat tinggi sahabat-sahabat sekalian, bahkan ya, kalau kita melihat bagaimana seorang ulama, ya, seorang ahli tasawuf yang bernama Ibrahim Adham. Kak Long pun pernah dengar kan ya, nama Ibrahim Adham. Apa kata Ibrahim Adham tuan puan sekalian? La tu'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Ini kata Ibrahim Adham.
Ini orang yang memburu, tuan-puan sekalian, memburu Lailatul Qadar, memburu rahmat Allah, keampunan Allah. Apa kata Ibrahim Adham? Kamu jangan bermaksiat kepada Allah pada waktu siang. Maknanya kita cari Lailatul Qadar ni bukan start daripada maghrib je kita berusaha. Tapi subhanallah, pada waktu siang, tuan-puan sekalian, kita perhatikan siang kita. La tu'sihi bin nahar. Kamu jangan bermaksiat kepada Allah pada waktu siang. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Dan Allah itu, dan dia mendirikan kamu, memudahkan bagi kamu untuk berdiri di hadapannya pada waktu malam. Jadi subhanallah ya, Ustazah pun selalu sebut juga tuan-puan sekalian ya, bahawa Lailatul Qadar ni satu anugerah, nikmat, hadiah daripada Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita kata reward, ya, satu hadiah dan penghargaan daripada Allah. Sebab itu kita kena hati-hati sangat dengan waktu siang kita. Fa inna wuqufaka baina yadayhi fil laili min a'zami syarfi. Dan ketahuilah bahawa berdirinya kamu di hadapan Allah pada waktu malam itu adalah satu sebesar-besar kemuliaan daripada Allah. Bukan senang sahabat-sahabat sekalian. Bila kita bercakap tentang kemuliaan, sebesar-besar kemuliaan, kita baru nak berjumpa dengan orang yang ada jawatan dan pangkat pun dekat atas muka dunia ni pun dah payah dah. Dah susah dah. Ya, kalau kita diberikan penghormatan, sila mengadap, datang mengadap, junjung mengadap, macam-macam bahasa kita guna. Nak menggambarkan apa? Ini bukan jumpa-jumpa biasa ni. Ini jumpa dengan penguasa, jumpa dengan raja, jumpa dengan sultan. Bahasa pun dah jadi lain, tuan-puan. Masuk mengadap, ya, titah mengadap. Nak bagi tahu apa dia? Ya, itu kemuliaan yang kita lihat secara zahir atas muka dunia, tuan-puan sekalian. Ya, nanti orang tengok pun, wow, bagusnya, hebatnya. Ini bukan kemuliaan yang kita bincang, kemuliaan sesama makhluk, sahabat-sahabat sekalian. Ini bukan kemuliaan atas muka dunia. Tapi ini adalah fa'inna min a'zami syarfi. Sebesar-besar kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Apa dia? Allah jemput menghadap. Allah bagi izin menghadap. Allah perkenan menghadap. Allah redha untuk menghadap. Allah buka pintu seluas-luasnya untuk menghadap. Masya Allah, subhanallah. Fa inna wuqufaka baina yadayillah adalah min a'zami syaraf. Kamu berdiri depan Allah tu satu sebesar-besar kemuliaan. Jadi untuk dapat sebesar-besar kemuliaan, tuan-puan, berdebar dah siang ni. Betul tak Kak Long? Kak Long tengok macam mana Umi dijemput dia kalau pergi istana ke apa. Seminggu berdebar. Ya, seminggu berdebar, tuan-puan. Segala persiapan. Kita menunggu Lailatul Qadar dengan penuh debaran, tuan-puan sekalian. Berdebarnya, malam ni ke Lailatul Qadar? Kalau begitulah sebesar-besar harapan, sebesar-besar hajat, ya, pada waktu siang kita banyakkan baca Quran. Pada waktu siang berhati-hati, jaga-jaga, jangan terjebak dalam maksiat, ya, dalam dosa, apatah lagi dosa besar, tuan-puan sekalian. Maka kita mencari segala jalan untuk memenuhi siang kita menjadi siang terbaik, insya-Allah, yang boleh kita lakukan. Wal 'asi la yastahiqu hadha syaraf, kata Ibrahim Adham. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, dia tidak berhak untuk kemuliaan yang besar ini. Kecualilah orang yang melakukan maksiat tu, Kak Long, dia memang tunggu waktu malam apa dia, kerana dia nak bertaubat kepada Allah. Ya, kerana dia nak memohon kepada Allah. Ya, kita tak boleh kata dia tak berhak. Ya, sebab ini adalah pilihan Allah. Ini adalah urusan Allah. Tapi kita ambil sifir yang kasarnya, tuan-puan sekalian. Sifir secara umumnya apa dia? Al-'asi la yastahiqu li hadha syaraf. Orang pelaku maksiat tidak berhak untuk kemuliaan ini. Jadi itu adalah saranan daripada Ibrahim Adham, tuan-puan sekalian, yang bercakap soal siang dan malam yang istimewa. Malam yang Allah berikan kemuliaan bermula dengan siang yang kita muliakan, siang yang kita hargai, siang yang kita syukuri, dan kita melihat kepekaan kita sampai melihat siang inilah jalan untuk kita memiliki, meraih kemuliaan yang besar pada malam hari, apatah lagi pada malam Al-Qadar. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau anda nak tambah? Sikit. Okey, sila Kak Long, sila.
tadi bila Umi share kan, Umi kata kita akan cari bila barang tu ataupun benda tu berharga untuk kita. Jadi rasanya bila Kak Long dengar apa Umi share tu pun, Kak Long pun tanya juga pada diri Kak Long cari tak Lailatul Qadar? Sebab kalau kita cari Lailatul Qadar, maknanya benda tu berharga untuk kita. Tapi kalau kita tak cari Lailatul Qadar, maknanya kita tak rasa Lailatul Qadar tu satu benda yang berharga untuk kita. Jadi rasanya untuk 22 Ramadan ni, antara benda yang kita boleh nak buat ialah kita check balik, kita muhasabah balik diri kita. Adakah kita rasa Lailatul Qadar ni satu malam yang berharga untuk kita, ataupun kita tak rasa apa-apa dengan Lailatul Qadar ni? Kita cari ataupun tidak. Sebab betul lah, bila kita dengar balik apa Umi cakap, bukan 100 hari ya Umi hanya 10 hari, tapi ya Allah, kalau kita tak rasa berharga, memang kita tak kisah. Kita kadang-kadang macam cepatlah Syawal macam tu. Jadi pentinglah untuk kita muhasabah. Allah cuma beri kita 10 hari saja, maknanya bukan lama, sekejap je. Tapi itu pun kadang-kadang kita kurang menghargai Lailatul Qadar tu sendiri. Dan bila kita cakap mengenai Lailatul Qadar ni, Kak Long rasa antara benda yang penting lah ialah kita pada setiap malam, terutama 10 terakhir malam Ramadan, sebab kita pun wallahualam, kita pun tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Antara benda yang paling penting pada setiap malam 10 terakhir bulan Ramadan ialah kita bentangkan pada Allah, kita doa pada Allah, kita tunjuk pada Allah apa yang kita nak untuk masa depan kita. Masa depan dunia kita, masa depan akhirat kita, masa depan kematian kita, masa depan keluarga kita, masa depan ibu ayah kita. Dan pada malam Lailatul Qadar tu juga, pada malam 10 hari terakhir Ramadan juga, kita perlu perbanyakkan doa untuk Allah ampunkan kesilapan-kesilapan kita pada yang kita telah lakukan. Jadi bila kita bentangkan apa yang kita nak di masa depan tu, kita bukan bentangkan pada sembarangan orang. Tapi pada yang mencipta kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha satu, Allah yang maha berkuasa, yang kalau kun fayakun, apa yang kita nak tu Allah boleh saja nak perkenankan. Jadi antara benda yang kita perlu buat sekarang ialah muhasabah. Tahap mana kecintaan kita pada Lailatul Qadar, tahap mana kecintaan kita untuk memburu Lailatul Qadar. Adakah Lailatul Qadar tu kita jadikan sebagai satu benda yang berharga untuk kita ataupun tidak? Wallahualam. Masya Allah Kak Long, Masya Allah, Subhanallah. Lailatul Qadar terlalu berharga untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita pesan pada anak kita, pada suami ataupun isteri kita, kalau kita tidur juga, banyak juga tidur, tolonglah bisikkan kat telinga kita ayat seperti ini. Ya, Lailatul Qadar memang tidak berharga untuk kamu. Tapi di sana ada jutaan manusia yang sedang mensyukuri dan menghargai nikmat Lailatul Qadar. Mereka memburunya kerana Lailatul Qadar terlalu berharga untuk mereka. Bisik kat telinga. Suruh anak kita, Kak Long, kalau Umi tak bangun, tidur banyak, datang bisik. Memang Umi, Lailatul Qadar ni tak berharga pun untuk Umi. Lailatul Qadar ni bukan peluang untuk Umi berdoa pun. Lailatul Qadar ni bukan untuk desain hidup Umi dengan anak-anak pun. Kita kadang-kadang kena cakap bahasa terbalik macam tu, sahabat-sahabat. Baru hati kita tersedar. Ya, kamu tak pernah kisah malam ni malam akhir Ramadan ke, malam ni malam ganjil ke, malam ni orang nak Lailatul Qadar ke. Kenapa? Sebab hati kamu menunjukkan, seluruh tubuh badan kamu, jiwa raga kamu telah mempamerkan apa dia? Tak berharga pun Lailatul Qadar untuk kamu. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar adalah malam yang sangat agung, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya tu apa dia? Al-Quran. Pada malam Al-Qadar. Sebab itu kalau orang masih berfikir-fikir nak buat apa Ustazah 10 malam akhir, tuan-puan, Al-Quran. Bukankah semasa dalam malam Al-Qadar, dalam ayat suratul Qadar itu Allah menyebut pada ayat yang pertama, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar.
Jadi kalau kita nak menghargai malam Al-Qadar, kalau kita nak bersama-sama dengan roh, ya, dengan prinsip falsafah yang ada pada malam Al-Qadar, kita tak cari yang lain, tuan-puan sekalian. Ya, mesti yang pertama yang kita cari bersama-sama untuk menghidupkan Al-Qadar kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Bacalah Al-Quran banyak-banyak. Dalam solat, luar solat, penuhi. Ini adalah ingatan ustazah kepada diri ustazah sendiri, sahabat-sahabat, dan anak-anak juga, keluarga kami. Al-Quran, Al-Quran. Kalau tak, kita nak ambil benda lain, nak baca novel. Kita nak buat apa malam Al-Qadar? Bahkan untuk kita kata, ya saya nak solat. Ya benar solat. Dalam solat, bacalah Al-Quran. Dalam solat, panjangkanlah Al-Quran yang kita baca. Sahabat-sahabat sekalian, ya Ustazah sempat titipkan di sini. Yaqulur Rabb tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi, sahabat-sahabat. Man syaghalahu al-Quran an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdal ma a'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Barang siapa yang sibuk sangat dengan Quran, malam Al-Qadar dia sibuk, dia mencari, dia berharap itu adalah malam Al-Qadar. Cara dia mencari, cara dia berharap, bukan buka laci, tutup laci, itu cari barang tadi. Tapi cari Lailatul Qadar, tuan-puan sekalian, dia jadi sibuk, urusan dia sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan Al-Quran. Sibuk dia baca Quran, sibuk dia memahami Al-Quran, sibuk dia mendatangkan keinsafan kepada diri dia, muhasabah diri dia dengan Al-Quran. Sehingga kan sahabat-sahabat, kerana dia terlalu sibuk dengan Quran pada malam Al-Qadar tadi contohnya, sehingga dia lupa nak berdoa. Dia lupa nak berdoa. Tadi Kak Long kata apa? Ya, nak doa untuk anak, nak doa untuk mak ayah, nak doa. Sebab kita nak design kehidupan kita dengan doa. Hidup kita adalah doa, tuan-puan. Hidup kita doa mak ayah kita. Hidup kita doa tok nenek kita dulu. Ya, hidup kita nak doa kita sendiri, tuan-puan sekalian. Percayalah. Kita nak design ni. Tiba-tiba kerana kesibukan kita kepada Al-Quran, sedap sangatlah baca Quran ni. Ya, bila kita tahajud, kita solat malam, kita solat tarawih, kita baca Quran. Selai demi selai lembaran sambil saat-saat. Maknanya makin banyak lembaran yang kita baca. Tahu-tahu sahur dah. Tahu-tahu dekat nak waktu imsak dah. Ya, maknanya apa? Ya Allah, aku ni tak sempat tadi nak baca doa untuk anak-anak. Tak sempat tadi nak baca doa untuk pasangan. Ya, untuk macam-macam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mengambil ya formula yang ada pada hadis qudsi ini tadi, apa dia? A'taituhu afdala ma a'tiyas sa'ilin. Aku tetap bagi pada dia sebaik-baik yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Adapun dia tak minta. Kenapa dia tak minta? Sebab dia disibukkan dengan Al-Quran. Dia sibuk baca Quran tadi. Dia sibuk berdiri dengan Quran, bermalam-malam dengan Quran, sehingga tak sempat nak doa. Tapi Allah menjanjikan, aku akan bagi kepada dia sebaik-baik yang aku berikan kepada orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam. Ketahuilah bahawa kelebihan, keutamaan kalamullah berbanding dengan kalam yang lain. Kalam makhluk, kata-kata manusia, kata-kata ahli motivasi, kata-kata ustaz, kata-kata ustazah. Itu tuan-puan, kafadlillahi ala khalqih, samalah seperti mana keutamaan Allah berbanding dengan apa yang diciptakan. Maknanya benda itu memang tak sama. Terlalu berbeza di antara pencipta dengan yang diciptakan. Demikianlah terlalu berbeza. Tidak layak untuk dibandingkan kalamullah dengan kalam yang lain. Jadi Masya Allah, pada hari yang begitu agung, pada malam yang begitu hebat, pada malam yang begitu mulia, kita bersama dengan Al-Quran. Ya, kita baca Quran sebanyak-banyaknya. Paksa diri kita untuk baca Quran, ya, untuk fahami Al-Quran. Dan kita tengok sahabat-sahabat, macam mana sahabat-sahabat Nabi baca Quran. Mereka boleh berhenti pada satu ayat, ya, sampai 1 jam. Ulang. Selagi tak membekas di hati, ulang. Sampai sedu-sedan, sampai menangis. Orang kata menangis keras macam tu, tuan-puan. Sebab apa? Sebab kesan ayat tu nak tuju pada hati kita. Pernah, subhanallah ya sahabat-sahabat sekalian, ada seorang sahabat berkata, aku dengar Asma bintu Abu Bakar baca satu ayat. Daripada aku dengar tu, sampai lepas tu aku pergi pula, ya aku pergi ke pasar, itu Sayyidatuna Asma baca waktu siang. Ya, sampai aku pergi pasar, aku balik pasar, masih lagi Sayyidatuna Asma mengulang-ulang ayat tu dalam sedu sedan dia.
Sahabat-sahabat sekalian, bila lagi kita nak membesarkan kalam Allah, bila lagi kita nak memuliakan kalam Allah, kalau bukan pada malam ia diturunkan, iaitu pada malam Al-Qadar. Ya, kita maknanya tuan puan, kita tebuslah balik banyaknya salah silap kita, banyaknya kealpaan kita yang tidak memberikan keutamaan, yang tidak betul-betul memuliakan dan menghargai kalam Allah Al-Quran. Kita tebuslah, ibarat kata sahabat, kita nak tebus balik ni ya Allah. Bagilah peluang 10 akhir Ramadan ni untuk kita bersama dengan Quran. Ya, tebuslah balik kelalaian kita, tebuslah kealpaan kita. Ya, kita buat endah tak endah je. Kita buat macam tak berharga je. Terlalu berharga. Kenapa malam Al-Qadar terlalu berharga? Antara lain Al-Quran, tuan-puan. Al-Quran. Inti pada hari itu adalah Al-Quran. Allah turunkan mukjizat kubra. Allah turunkan petunjuk hudan wa rahmah wa syifa. Allah turunkan petunjuk, rahmat, penawar, Al-Quran. Sebab itu, kalau orang masih bertanya-tanya, nak buat apa malam Al-Qadar? Nak buat apa 10 malam terakhir? Al-Quran, sahabat-sahabat. Al-Quran. Subhanallah, itu yang pertama. Termasuk juga tuan-puan sekalian, bila kita menyebut tentang Al-Quran ni Kak Long, sebenarnya pada malam Al-Qadar, kita nak berdoa. Tadi Kak Long dah sebut poin yang pertama, iaitu menjadi mihrab doa. Ya, mihrab Lailatul Qadar ni adalah mihrab doa, mihrab Al-Quran, sahabat-sahabat. Jadi pada malam Al-Qadar, muslimin muslimat sekalian, boleh tak kita dalam doa kita juga terkait dengan Quran. Ya, kadang-kadang kita lupa, kita terlalai. Kita terlupa nak berdoa bahagian kita dengan Al-Quran. Apa bahagian kita? Tuan-puan, kalaulah ustazah mengibaratkan, ini analogi saja ya, jauh nak banding dengan hakikat yang sebenar. Katalah ibarat satu hidangan setalam, ada satu dulang hidangan. Satu dulang hidangan tu kita tak tahu ya rezeki kita banyak mana. Memang kita nampak ikan ada, ayam ada, lembu ada, kambing ada, ya coklat ada dalam satu hidangan yang besar. Yang sangat lazat. Semua orang tengok semua kata sedapnya, Masya Allah, subhanallah, sedapnya, lazatnya. Semua orang telan air liur tuan-puan. Sebab apa? Berharap ada bahagian daripada hidangan tu. Tapi percayalah, kita tak tahu rezeki kita banyak mana untuk hidangan tu. Betul Kak Long? Mungkin ada orang makan sikit tercekik mati tuan-puan. Ataupun termakan cili. Tiba-tiba Allah tentukan, Allah takdirkan kita makan betul-betul biji cili tuan-puan. Habislah, kita takkan makan dah hidangan yang lain. Kita duduklah mengatakan yang kita sangat kepedasan. Kita tengok hidangan yang terlampau sedap, yang terlampau enak. Kita tak tahu bahagian kita banyak mana daripada hidangan tu. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah Al-Quran. Al-Quran adalah ma'idatun minas sama, hidangan daripada langit. Terlalu lazat, terlalu nikmat, terlalu hebat, terlalu agung. Tapi kita tak tahu bahagian kita daripada hidangan tu banyak mana. Kenapa kita tak berdoa pada 10 malam akhir Ramadan? Subhanallah, ada orang tuan-puan menerima hidangan daripada ma'idah minas sama, daripada hidangan Al-Quran, 30 juzuk Allah bagi dia. 30 juzuk. Cair dalam hati dia. Rezeki Allah, bahagian yang Allah bagi pada dia daripada Al-Quran. Allah bagi dia hidangan Al-Quran, tuan-puan, 24 jam Allah bagi, 10 jam kamu dengan Quran. Hafaz Quran, baca Quran, ngajar Quran, ulang Quran. Ya, perjuangkan Al-Quran. Subhanallah, kita nak ambil masa 15 minit untuk Quran pun tak dapat. Berkira-kira, tak apalah semalam baca dah, tak apalah esoklah pula baca. Tuan-puan perasan tak mana bahagian kita daripada Quran? Banyak mana rezeki yang kita dapat daripada Quran? Berdoalah. Ini adalah perkara yang Ustaz cakap pada diri sendiri dan pada anak-anak. Ya, Kak Long pun ambil perhatian sangat. Ya, apa yang Umi cakap. Kita tengok macam mana sepupu sepapat kita. Ya, Kak Long tengok sepupu-sepupu Kak Long. Ya, Umi tengok adik-beradik Umi. Kita tengok saudara mara kita, orang terdekat Kak Long. Kita boleh bandingkan bahagian mereka daripada Quran dengan bahagian kita daripada Quran. Masya Allah, subhanallah. Sepupu Kak Long, Masya Allah, subhanallah. Pada 10 akhir Ramadan, berapa ramai sekarang yang menjadi imam tarawih dan imam qiyamul lail. Masjid Negara, Masjid Kampung Baru. Masjid mana lagi Kak Long? Ya, masjid-masjid, Masya Allah. Bukan maknanya masjid-masjid yang masjid-masjid utama di negara Malaysia ni. Siapa tu? Sepupu-sepupu Kak Long. Tiba-tiba kita tak ada bahagian daripada Quran. Tak ada bahagian. Dapat yang ujung je dekat-dekat nak masuk subuh tu.
Ya, dekat-dekat nak masuk subuh tu dapatlah 2 rakaat. Dapatlah baca sikit daripada Quran. Maknanya apa? Sikitnya bahagian kita daripada Al-Quran. Orang lain malam dengan Quran, siang dengan Quran. Sahabat, sebab itu berdoa, wahai Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki Al-Quran, ya Allah. Ya, adalah bahagian untuk kami Al-Quran, ada bahagian untuk mata kami, ada bahagian untuk telinga kami, bahagian untuk fikiran kami, untuk hati kami daripada hidangan Al-Quran ini, ya Allah. Jangan sampai orang lain yang menikmati hidangan tu tapi kita tak. Kenapa? Sebab kita rasa ia tidak berharga. Lailatul Qadar tak berharga kita rasa. Al-Quran juga tak berharga kita rasa. Kita mungkin boleh cakap ia sangat berharga, tapi sikap kita, cara hidup kita, usaha kita dalam mencari dan memburu tadi sebenarnya adalah cerminan yang menunjukkan bahawa Quran itu berharga ataupun tidak berharga dalam hidup kita. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu yang kedua, iaitu tentang mihrab Al-Quran. Jadi bila malam ni tuan-puan, 10 malam akhir, berdoalah. Berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah aku ahlul qiyam, jadikanlah aku ahli qiyam, maknanya ahlul tahajud, sebab malam Al-Qadar juga adalah mihrab tahajud, tuan-puan sekalian. Dan kita berdoa, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, jadikanlah kami daripada ahli Al-Quran. Bila sebut ahlul Quran, maka Allah memberikan nikmat bahagian Al-Quran sangat banyak kepada kita. Yang baca pun kita, yang nak faham pun kita, insya-Allah, yang nak beramal pun kita, insya-Allah, yang nak mendaulatnya pun kita, insya-Allah. Masya-Allah, kehidupan kita adalah gambaran kita menikmati ma'idatun minas sama, hidangan daripada langit, simbolik kepada Al-Quran itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga. Tapi sebelum sebut yang ketiga, Umi serah pada Kak Long. Tak ada apa ya Kak Long ya. Okey. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, kita menyebut malam Al-Qadar sebagai malam keagungan. Ustazah ni sambil bercakap ni sebenarnya Ustazah memberikan poin, tuan-puan, apa kita nak isi pada 10 malam akhir Ramadan. Ya, apa kita nak isi? Tadi dah cakap dah Quran, dah cakap dah doa. Doa pun jangan lupa juga bahagian tentang Al-Quran. Ya, jadi segala-gala yang kita nak buat insya-Allah pada malam-malam 10 akhir Ramadan mesti terkait dengan Al-Quran. Insya-Allah itu yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, malam ini adalah malam keagungan, malam Al-Qadar. Maka bila sebut malam keagungan, malam kehebatan, malam kemuliaan, malam keluasan rahmat, rezeki keampunan Allah, maka bila kita melihat perkara-perkara yang menakjubkan sedemikian rupa, maka jadilah diri kita insya-Allah sebagai orang yang sentiasa bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi antara apa yang kita nak buat pada 10 akhir Ramadan adalah tenggelam dalam memuji Allah. Memuji Allah. Bahkan sahabat-sahabat, ya, kalau kita duduk saja kan, dah penat sangat, duduk je lah kan, contohnya atas jadah, duduk sekejap, walaupun 5 minit, tapi 5 minit yang kita berusaha untuk menyolongkan khazanah alam, khazanah pengalaman, untuk melihat baiknya Allah pada aku. Ya, kasih Allah pada aku. Allah bagi juga aku peluang. Allah maafkan aku. Aku ni banyak dosa, tapi Allah jemput juga atas mihrab ni, berdiri di hadapan Allah. Lalu kita terasa baiknya Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah. Lalu kita katakan subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Kita memuji Allah. Selang-seli tuan-puan, baca Quran, puji Allah, berdoa, ya, baca lagi, solat lagi. Masya Allah, subhanallah. Kita tak perasan pun masa tu berjalan, tahu-tahu dah pukul 5 pagi dah nak sahur dah, ya. Lepas tu tahu-tahu dah masuk subuh dah. Alhamdulillah, kita pun puji Allah lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Nyatakan kesyukuran kita pada Allah pada pagi subuh yang kita dapat menghidupkan malam, ya, kalaupun tak secara keseluruhannya, tapi alhamdulillah dapat juga beberapa jam, ya, bersama dengan Allah, berdiri di hadapan Allah. Ia adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi tak sesuai sahabat-sahabat kalau kita cakap malam tu malam agung tapi kita tidak berdiri memujinya. Ya, kita tidak hadir untuk memuji Allah Azza wa Jalla yang mengurniakan, yang mencipta keagungan malam itu. Memang tak sesuai, tak agung lah kalau macam tu.
Ya, tak hebat lah kalau macam tu. Malam tu memang hebat lah, tapi kita tidur. Malam tu memang hebat lah, tapi kita tengok TV. Malam tu memang hebat lah, tapi kita melayan makhluk, bukan melayan Allah yang menciptakan malam tersebut untuk hamba-hambanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat bagaimana Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan, "Az-zikru awit tasbih afdalu minad du'a." Sesungguhnya mengingati Allah, mengingati Allah dalam bentuk tasbih, tahmid dan sebagainya, menurut pandangan Ibn Al-Qayyim lebih afdal pula daripada berdoa. Lianna dzikra thana'un 'ala Allah 'azza wa jalla bi jamili awsafihi wa ala'ihi wa asma'ihi. Sebab bila kita puji Allah, bila kita ingat Allah, bila kita tahmid kepada Allah, itu adalah puji-pujian kita kepada Allah dengan sifat yang maha sempurna, dengan segala nama-namanya, dengan segala kebesarannya. Jadi itu ada keutamaan yang besar, sahabat-sahabat sekalian. Wa du'a su'alul 'abdi hajatah. Sedangkan doa itu adalah seorang hamba memohon hajatnya. Adapun tadi yang namanya zikir tasbih tadi, puji-pujian hamba kepada Tuhannya. Fa aina hadza min hadza? Nampak tak jauh beza antara itu dengan ini, antara ini dengan ini? Wa li hadza jaa fil hadis, dengan demikianlah datangnya sebuah hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma a'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan mengingatiku, memujiku sehingga dia tak sempat berdoa, maka aku berikan kepada dia sebaik-baik yang orang berdoa minta. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, inilah yang menjadi agenda malam-malam kita 10 akhir Ramadan. Yang kita berharap kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita sibuk dengan Quran, kita sibuk solat, baca Quran dalam solat. Kita sibuk memuji Allah, merasakan betapa maha agungnya segala-gala yang datang daripada Allah, dan kita sibuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Allah memberikan kita peluang yang sangat luas untuk berdoa kepada Allah. Ustazah teringat, Umi teringat Kak Long, Allahumma salli ala Muhammad. Kak Long ada tak sama dengan Umi masa arwah Mak Long nak meninggal dunia? Maklum mana? Mak Long Yati. Tak ada. Masa arwah kakak Ustazah nak meninggal, tuan-puan sekalian, ini satu gambaran jadi ibrah kepada kita semua. Maknanya yang Ustazah boleh hitung, maknanya dalam tempoh 2 jam sebelum meninggal. Itu masih lagi dalam tempoh yang singkat kan? 2 jam sebelum meninggal. Beliau sudah dalam keadaan yang memang nampak susah sangat untuk bernafas. Susah bernafas. Bila bernafas tu maknanya rahang ni bergerak sekali. Itu memang di antara tanda tuan-puan sekalian, maknanya sudah nak masuk untuk orang kata nazak lah Kita kalau bernafas, kita tak gerakkan rahang kita bernafas, buka mulut tutup mulut walaupun kita sesak nafas kan. Tapi kalau rahang tu bergerak kencang, tuan-puan sekalian, ini memang susah sangat nak ambil nafas. Kakak Ustazah ketika tu dah berada dalam keadaan demikian, rahang tu bergerak dah. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, la haula wala quwata illa billah. Allah bantu beliau. Allah gagahkan beliau untuk angkat tangan dan berdoa. Mengakhiri saat yang beliau masih ada hubungan dengan orang keliling. Lepas tu sakrah. Lepas tu kira nazak dah lah. Tak ada kontak apa-apa dah. Tak ada eye contact, tak nampak dah bahawa ada hubungan dengan kita yang ada kat keliling ni. Waktu tu sahabat-sahabat Ustazah berada di hujung kaki, kiri kanan adalah anak-anak suami beliau. Subhanallah tuan-puan sekalian, dia berusaha untuk mengajak tu. Ada satu usaha daripada tubuh dia, diri dia, kerlipan mata dia, pandangan mata dia, yang masih lagi boleh ke kiri ke kanan tuan-puan sekalian, memandang kami, mengajak untuk berdoa. Kami semua faham benda yang sama. Sebab apa? Sebab kami nampak dia berusaha untuk angkat tangan dan dia menyebut Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sampai ada salah seorang daripada anak dia, kami cuba dekatkan telinga, ya Kak Long, ya Umi nak apa? Oh Umi nak suruh doa ya? Ya, dia bagi isyarat, benar nak suruh doa, angkat tangan. Kami semua angkat tangan. Yang berdoa adalah seorang yang sedang berada di atas pelantar kematian.
Seorang ibu yang selama hidup dan hayatnya yang Ustazah kenal tuan-puan, kekuatannya adalah doa kepada Allah. Sentiasa cakap dengan Ustazah, doa dek, doa dek, doa dek. Apa-apa hal, kita doa dek. Alung pun apa-apa hal, doa, doa. Allah izinkan 2 jam lebih kurang sebelum meninggal dunia tuan-puan, mengajak anak-anak, keluarga, adik-beradik yang ada ketika tu, mari kita berdoa. Maknanya seolah-olah nak menutupi dengan kemas sebuah kehidupan. Nak tinggal anak dah ni, nak tinggal adik-adik dah, nak tinggal mak ayah dah, nak tinggal suami dah. Tapi dengan penuh kegembiraan dan ketenangan. Apa dia? Aku hadiahkan kamu sebuah doa terakhir. Ini betul-betul doa terakhir. Bukan lagu tuan-puan. Ini betul-betul secara realiti. Berdoa. Rabbana, Rabbana. Kami puas nak dengar apalah Rabbana, Rabbana. Kami amin je. Ya, sebab dia dah susah tuan-puan nak bercakap jelas-jelas. Subhanallah, sampai habis daya. Sampai dah tak larat dah dia. Dan itulah hubungan dia dengan kami tuan-puan. Dengan anak-anak dia. Dengan suami dia. Apa dia? Ditutup dengan sebuah doa. Tinggallah kalian dengan doa seorang ibu ni. Tinggallah kalian dengan doa seorang kakak yang telah sangat menyayangi adik-adik dengan sebaik-baiknya. Subhanallah, Ustazah reflect kepada diri siapa dia. Kamu nak tunggu sesukar itu untuk kamu berdoa? Sedangkan Allah datangkan peluang ini malam Al-Qadar 10 akhir Ramadan. Berdoa dengan bebas tuan-puan. Tak ada siapa tahan kita nak berdoa kalau Allah kecuali Allah tak izinkan. Ya, kita berdoa. Tak ada rahang kita turun naik nak berdoa. Kita boleh berdoa dalam hati je. Kita boleh berdoa dengan mudah. Tapi Masya Allah, manusia yang tidak pandai menghargai tetap tidak akan menghargai. Ya, tetap membiarkan segala masa itu berjalan begitu saja. Kita ni sahabat-sahabat persis seperti orang yang sombong dengan Allah, bongkak dengan Allah. Seolah-olah kita rasa kita boleh berdiri sendiri, kita boleh independen. Setara mana sangatlah kita nak independen tuan-puan sekalian. Tak ada independen ni kita sebagai seorang manusia. Allahumma illa kecuali pergantungan kita dengan Allah. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, ya, goncangkanlah hati kita. Ya, sebab itu Ustazah 10 akhir Ramadan ni duk bawa lah anak-anak duduk sebelah ni bagi Umi tengok. Anak-anak duduk dengar sekali. Ya, biar nampak depan mata Umi, duduk je lah, dengar je. Tak payah buat apa-apa pun, ya. Mukadimah sikit je. Macam itulah cakap dengan anak-anak. Dengar. Sebab apa? Sebab kalau kita luput 10 akhir Ramadan ni, kesian dekat kita. Kesian mak ayah kita. Kesian masa depan kita. Ya, kesian seluruh nikmat yang telah kita dapat, takut Allah tarik balik. Kenapa? Kamu tak pandai bersyukur. Aku bagi kamu malam Al-Qadar, kamu buat tak reti je. Aku bagi kamu Ramadan, kamu buat tak reti. Bagi 10 akhir Ramadan, kamu buat tak reti. Jangan sampai Allah tarik nikmat tu. Ya, kesian dekat siapa-siapa juga yang pernah menghadiahkan kasih sayang kepada kamu, yang pernah menjadi orang yang penting dalam hidup kamu. Kenapa? Kamu tak hargai dengan doa kepada mereka. Sedangkan orang lain tuan-puan sekalian yang Allah mudahkan kepada mereka kerana mereka mensyukuri nikmat Ramadan, kerana mereka berusaha keras mencari Lailatul Qadar. Masya Allah, subhanallah. Ya, berada di atas mihrab masing-masing. Mihrab tahajud, mihrab Al-Quran, mihrab tasbih, ya, dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, marilah kita beristighfar kepada Allah banyak-banyak. Istighfarlah pada Allah. Antara doa yang Ustazah bila baca malam-malam, ya, akhir Ramadan ni, terasa sangat kesan doa tu tuan-puan. Pada hati kita ialah Allahumma ja'alna minal muttaqin. Terasa sangat. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, bagilah aku, jadikanlah aku golongan yang bertakwa. Sebab yang kita hilang ni tuan-puan adalah ketakwaan kepada Allah. Kalau tak ada takwa, kita tak akan dapat mengharungi zaman dan perubahan zaman yang sangat dahsyat. Kita tengok zaman kita sekarang, Kak Long, macam mana Kak Long, ya? Macam-macam lah orang kata, ya, zaman macam tu lah, teori-teori macam-macam. Saya tak kisah tuan-puan nak berteori ke nak berapa ke, tapi kita jangan hanya bercakap soal tu saja. Ya, ini memang gambaran akhir zaman yang Nabi telah jelaskan akhir zaman. Ya, betapa kuasa yang Allah berikan kepada musuh-musuh agama Allah. Ya, betapa berkuasanya Allah bagi pinjam sekejap pada orang Yahudi tu tuan-puan sekalian. Ya, pada orang Israel tu, pada orang kafir tuan-puan sekalian. Dia perkatak-katikkan kita orang Islam. Tapi kita kena ada kekuatan. Kekuatan kita apa? Jangan cakap yang lain-lain dulu. Kekuatan kita adalah taqwa. Kalau dalam hati kita tidak ada kekuatan taqwa, jangan cakap nak berdepan dengan macam-macam kat luar sana.
Jadi Allah memberikan kita kekuatan dalaman datangnya bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Sebab itu bila doa malam-malam tuan-puan dalam sujud yang akhir, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, biarlah aku tersenarai. Ada bahagian aku ya Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sebab bila bertakwa kepada Allah, urusan kita tu selesai tuan-puan. Allah jaga kita, Allah jadikan filter yang membezakan baik dan buruk itu ada dalam diri kita. Ya, Allah terima amalan-amalan kita, Allah mudahkan urusan kita. Itu boleh rujuk balik pada hidangan Al-Quran. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tengok, orang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan menjadikan pada kamu furqan. Kamu boleh beza mana baik mana buruk, mana patut buat mana patut tinggal. Pada ayat yang lain Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan hanya daripada orang bertakwa. Takwa ni terlalu banyak Allah sebut dalam Quran. Jadi bila kita sebut Allahumma ja'alna minal muttaqin, ya mudah-mudahan kita mendapat seluruh kebaikan kerana kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ucapkan jutaan terima kasih. Ya, doa sama-sama kita dapat segala kebaikan, jauh daripada segala keburukan. Ya, Ustazah menyeru sahabat-sahabat untuk infak Ramadan, 22 Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan nanti semua sahabat-sahabat juga berkesempatan datang ya ke Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang bakal siap, insyaAllah kita usaha dengan izin Allah ya untuk siap tahun ni insyaAllah. Dah siap, maka sahabat-sahabat jemputlah datang. Ya, tahu bahawa di sana ada jariah kita. Tengok anak-anak yang sedang belajar, yang sedang baca Quran, terasa, ya saya ada di sana. Saya sebahagian daripada proses untuk membentuk generasi Al-Quran tu. Jadi sama-sama tuan-puan sekalian, ya, untuk bersama-sama dengan kami, dan jangan lupa untuk tekan notifikasi ya Facebook Ustazah supaya dapat makluman setiap pengisian. Kadang-kadang memang Facebook tak hantar reach tu ya, kerana ada beberapa kekangan. Ustazah pun ada hal juga dengan Facebook. Jadi kena kita tekan notifikasi itulah, baru kita tahu. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, ya Ustazah dah bincang juga dengan Dr. Azhar ya, dengan Dr. Azhar lah, bincang berdua. InsyaAllah habis saja Ramadan ni, insyaAllah panjang usia kami ya, insyaAllah kita cuti sekejap, seminggu Syawal. Lepas tu kita akan terus masuk pada Mihrab Al-Quran. Setiap pagi 6.45 pagi namanya Mihrab Al-Quran. Kerana Ustazah nak menjadi sebahagian daripada orang yang Allah kurniakan nikmat yang besar dengan Quran. Dan nak ajak sahabat-sahabat juga untuk mendapat nikmat Al-Quran ini. Dalam Mihrab Al-Quran, kita akan melihat tafsir maudu'i. Bila sebut tadabbur maudu'i, maknanya kita akan ambil potongan-potongan ayat. Bukan surah ya, tapi potongan-potongan ayat ya, kita akan tengok dan kita akan huraikan, kemudian hafazkan. Ini adalah ayat-ayat yang biasanya yang Ustaz akan pilih ayat-ayat syifa, ayat-ayat penawar hati, ayat-ayat motivasi ya, bukan ayat ahkam lah, bukan ayat hukum saja ya, tapi di sana ada ayat ya, ayat yang menjelaskan, ayat tentang cerita-cerita tentang kisah, ayat motivasi dan sebagainya yang memberi semangat, ayat yang mengukuhkan akidah. Jadi kita akan pilih ayat-ayat tersebut ya, tadabbur maudu'i. InsyaAllah kita akan lakukan insyaAllah dalam Mihrab Al-Quran setiap pagi. Doalah semoga Allah mudahkan ya. Ustazah berhajat sangat kalau boleh sampai akhir hayat lah, sampai akhir hayat Ustazah mengajar Quran, dan sampai akhir hayat juga tuan-puan juga belajar dan mengajar Al-Quran insyaAllah. Alhamdulillah atas perkongsian daripada Umi hari ini. Terima kasih kepada, Alhamdulillah kalau kita tengok dekat sahabat-sahabat Facebook kita, ramai yang join hari ini punya Mihrab Lailatul Qadar. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi hari esok insyaAllah jika diizinkan Allah. Mohon maaf atas segala salah dan silap daripada kami. InsyaAllah kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, kita mengikuti perkembangan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ustazah suka untuk menukilkan kata-kata daripada almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Kata beliau, kefahaman wakaf untuk mati perlu diubah kepada wakaf untuk hidup. Ya benar tuan-puan sekalian, wakaf tuan-tuan dan puan-puan kepada pembangunan fasa kedua Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz bukan semata-mata wakaf untuk mati, bahkan wakaf untuk hidup. Masya Allah, wakaf kita tuan-puan sekalian akan menghidupkan insya-Allah generasi Al-Quran, generasi yang faham Al-Quran, generasi yang beramal dan berakhlak dengan Al-Quran. Masya Allah, wakaf kita akan menghidupkan masa depan untuk agama Allah ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihat bagaimana hebatnya isteri Sultan Imaduddin Zinki, iaitu Zamrud Khatun, yang telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Baraniyah pada tahun 526 Hijrah sebagai jihad ilmu yang telah dilakukan. Begitu juga isteri Sultan Nuruddin Zinki telah membangunkan Madrasah Al-Khatuniyah Al-Jawaniyah pada tahun 628 Hijrah. Mereka rata-ratanya tuan-puan sekalian merupakan contoh wanita-wanita muslimah salihah yang mencintai ilmu dan ulama. Begitu juga Rabi'ah Khatun, Khadijah Khatun daripada keluarga Ayyubiyah. Demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana hebatnya Fatimah binti Muhammad Al-Fahri yang berasal daripada Andalusia, yang memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan Masjid Al-Qarawiyyin di Fez dan sekarang muncul sebagai Universiti Qarawiyun di Morocco, iaitu universiti pertama dalam dunia Islam. Masya Allah tuan-puan sekalian, mereka adalah muslimah yang bersama-sama dalam jihad ilmu. Tuan-puan lihatlah bangunan fasa kedua kompleks Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang merupakan ladang amal kita semua, yang merupakan tempat untuk kita menyatakan bahawa kita nak terlibat dengan jihad ilmu, dengan jihad pendidikan tuan-puan sekalian. Marilah bersama-sama dengan kami untuk membangunkan fasa kedua pembangunan Madinatul Huffaz ini tuan-puan sekalian, yang Ustazah sangat berharap, kami semua sangat berharap agar Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz komplek fasa yang kedua ini dapat disiapkan menjelang akhir tahun 2021 ini insya-Allah, supaya nanti insya-Allah pelajar-pelajar baru boleh mendaftar untuk memasuki tingkatan 1 tahun 2022. Kami tuan-puan sekalian menghadapi kekangan tempat di mana fasa yang pertama sudah maksima tuan-puan. Seramai 180 orang belajar di sana lengkap dengan asrama. Alhamdulillah, kita telah pun melahirkan ratusan pelajar-pelajar tuan-puan sekalian sepanjang 5 tahun kita beroperasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, bahawa Madinatul Huffaz fasa yang kedua adalah merupakan ladang amal kita bersama, ladang jariah kita bersama. Mari tuan-puan, sedikit lagi untuk siap madrasah ini. Sikit lagi nak siap. Tuan-puan, fasa yang kedua ini, tuan-puan boleh lihat progresnya. Tidak ada apa yang kami rahsiakan. Bahkan datanglah, lewatilah, melintaslah di hadapan tapak pembangunan ini. Di Lembah Melewar Gombak, tuan-puan sekalian, Kuala Lumpur. Lihat sendiri tuan-puan progresnya daripada hari ke hari. Masya Allah, Alhamdulillah. Ia sangat memberangsangkan, sangat memuaskan. Namun kami takut dan bimbang tuan-puan, sekiranya
isu kos menyebabkan ia tergendala. Maka marilah bersama-sama dengan kami tuan-puan sekalian, kita mungkin tidak dapat secara individu untuk melahirkan, mengasaskan sebuah institusi, tapi sekarang kita melahirkan, membangunkannya secara bersama-sama, institusi pendidikan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, di mana tuan-puan di sini penekanan kami adalah Madrasah Tahfiz Khadimul Ummah. Ia siap untuk melahirkan insya-Allah anak-anak generasi yang akan berkhidmat kepada ummah, generasi Al-Quran, generasi Qurani, generasi Rabbani, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan sokongan daripada doa tuan-tuan dan puan-puan semua, anak-anak ini terbina dan terbentuk menjadi hamba Allah yang dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ustazah mewakili warga Tahfiz Madinatul Huffaz mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan, kasih sayang ia yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Sesungguhnya Nabi SAW adalah insan yang sangat dermawan. Pada bulan Ramadan tuan-puan sekalian, Nabi lebih-lebih lagi amat dermawan seperti mana angin yang bertiup. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimi. Air matamu mengalir laju, belum membasah tubuh dan baju. Jihadmu sehabis usia tenaga, belum jua puas hingga umat di syurga. Ujian ratahan jiwamu, memilih bersama fuqara masakin. Nikmat dunia kau sungguh berpada, wahai insan mulia ya Rasulullah. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau bersembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina. Kau dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah yang Maha Esa, yang wujud ada, tidak mensiakan segalanya. Kau persembah karenanya, disambut semua dengan puji-pujian. Allah yang Maha Kuasa, tak dibiarkan dirimu dihina.
dimuliakan sebagai kekasih Allah yang Maha mencintai. Allah memi'rajkanmu melihat nur yang mulia. Allah memi'rajmu melihat syurga dan kenikmatannya. Allah memi'rajmu menitip hadiah salat. Allah memi'rajmu merawat duka, meneguhkan jiwa.